Selamat petang dan salam sejahtera. Bersama kita dalam rancangan Minda Juara. Saya Aruna dan kita akan bersama-sama untuk mengenali dan mempelajari bagaimana untuk menjadi seorang juara. Bukan sahaja dari segi fizikal, tetapi juga dari segi minda anda. Topik hari ini adalah kita masih dalam keperluan psikologi sukan untuk sukan khusus. Sukan yang kita nak kenali adalah sukan hoki. Betul tak? Mesti ramai yang dah tahu pasal sukan hoki ni kan. Sukan hoki ni adalah antara sukan yang paling popular dekat Malaysia. Kita ada pasukan lelaki, kita ada pasukan wanita. So kalau kita tengok sukan hoki ni, dia punya sejarah dia, kita antara pasukan yang terhebat sebenarnya. Bukan saja daripada segi Asia Tenggara sebenarnya, tetapi kita adalah pasukan yang terhebat dalam dunia juga sebenarnya. Kalau kita tengok pasukan hoki lelaki kita pernah melayakkan diri ke sukan Olimpik di tahun 2000 di Sydney itu sendiri sebenarnya, dan sepatutnya kita pun hampir sebenarnya selangkah lagi sebenarnya kita nak berjaya untuk melayakkan diri ke sukan Olimpik di Tokyo pada tempoh hari itu sebenarnya. Tetapi sayang kita tak kesampaian. Sebenarnya kita adalah antara tim yang ke-11 yang menunggu sebenarnya nak kena masuk ke dalam, tapi mungkin belum sampai lagi masa, dan saya berharap mungkin pasukan hoki kita ni layak ke sukan Olimpik di Paris 2024 nanti. Kita bersama-sama haraplah untuk pasukan hoki kita berada di sukan Olimpik tu nanti. So sedikit kalau kita nak cerita pasal hoki ni saya pasti ramai adik-adik dah tahu kan, kita ada legend-legend yang di mana kita kenal. Kita ada mendiang Chua Boon Hat, dan kita juga ada S. Kumar sebenarnya, penjaga gol terhebat di dunia sebenarnya. Dia antara penjaga gol yang di mana dia main sampai umur dia 40 tahun sebenarnya kan. Lama dia bermain dan baru-baru ni juga dia sebenarnya dah retire, dan dia sedang bertugas sebagai jurulatih untuk penjaga gol. Kalau let's say tadi kita dah cerita banyak pasal lelaki, kita juga ada pasukan wanita yang sama hebat sebenarnya kan. Pasukan wanita kita juga sama hebat, tak kurangnya sebenarnya. Dan kita ada nama-nama seperti Siti Amarina, kita ada Juliani, kita ada Nuraini, dan saya percaya ramai lagi pasukan-pasukan yang di mana ataupun atlet-atlet yang hebat dalam sukan hoki ni. So let's say tadi kita dah cerita tentang legend-legend kan. Kita nak tahu sedikit tentang, sebelum kita nak pergi kepada keperluan psikologi sukan ni, let's say kita pergi sikit tentang apa itu hoki dan macam mana cara permainan dia sekarang. Saya pasti ramai adik-adik dah tahu sekarang hoki bukan lagi dimainkan selama 35 minit. Kalau macam dulu-dulu tu 35 minit, betul tak, dimainkan secara begitu. Tapi sekarang adalah lebih kepada 15 minit, dimain 1 jam, 15 minit untuk 4 kuarter. So apa yang terjadi dalam masa terdekat ni adalah sebenarnya permainan menjadi lebih rancak. Pemain jadi lebih rancak, pemain akan keluar masuk dan waktu rehat adalah sangat singkat. So di mana ketangkasan pemain tu, cara pemikiran, cara recovery semua jadi cepat. Kalau kita tengok balik, di mana gol boleh dimasukkan? Gol hanya boleh dimasukkan bila you dalam kawasan D, betul tak adik-adik, dalam kawasan D. So bila dah dimasukkan dalam kawasan D sebenarnya, kalau sentuhan ke, dah masuk dalam kawasan D ke, so pastikan gol tu boleh dimasuk. So sekarang kalau kita tengok, banyak gol yang dimasukkan atau dijaringkan adalah melalui penalty corner. So nampak tak? Saya rasa culture game tu sendiri sebenarnya dah banyak yang berubah sebenarnya. So kalau let's say lepas ni kita dah tahu sedikit tentang legend-legend kita, kita dah tahu pasal sukan hoki itu sendiri. Selepas ni kita nak tengok apakah keperluan psikologi sukan dan apakah yang boleh kita terapkan dalam sukan ni sebenarnya dari segi kemahiran itu sendiri sebenarnya. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okay adik-adik, tadi kita dah tengok apa tu sukan hoki, legend-legend kita dan sebagainya. So selalunya kalau macam adik-adik ni pemain hoki kan,
apakah isu-isu selalu yang timbul dalam hoki ni sebenarnya, atau isu ataupun kita kata bukan isu sebenarnya lah, ataupun perkara-perkara yang selalu timbul yang di mana boleh menyebabkan performance yang kita nak bagi tu tak sampai. Betul tak? Selalunya adalah apa yang kita selalu tengok. Pertama adalah mungkin daripada segi emosi kita. Kan? Sebab tadi macam saya cakap tadi dah, game ni dah jadi rancak. 15 minit saja keluar masuk keluar masuk keluar masuk. So maksudnya gol yang selalu dijaringkan, kalau kita tengok pun daripada sukan Olimpik yang terbaru ni sebenarnya, banyak gol yang dimasukkan adalah daripada PC corner tu sebenarnya sendiri. Daripada penalti tu sendiri sebenarnya. So bila gol-gol yang dimasukkan adalah secara di mana di dalam emosi kita ataupun perkawalan tingkah laku kita di dalam D tu sendiri sebenarnya. So bila kita dalam D, macam mana kita nak kawal emosi kita? Kan ramai dalam tu sebenarnya kan. Sebab kita ada 11 pemain, bila ramai dalam tu, pergerakan kita, cara kita tengok stick tu, cara kita nak memastikan yang kita punya bola tu sampai ataupun pukulan kita sampai, banyak perkara yang kita kena tengok daripada situ sebenarnya. Kawalan emosi. Yang kedua, selalu yang kita nampak adalah, ataupun selalu saya dengar daripada atlet-atlet saya adalah, Kak, tak ada chemistry lah. Tak tahu kenapa. Tak ada feel. Kan, cohesion kita ataupun kita punya keakraban kita dengan kawan-kawan kita. Sebab ini kita sebut tadi, selalunya kalau kita selalu sebut pasal sukan individu. Tapi ini adalah sukan berpasukan. So, apakah yang kita perlukan dalam sukan pasukan itu sebenarnya? Dalam sukan berpasukan ni sebenarnya, kita bukan berseorangan. Kita ada kumpulan kita sendiri. Betul kan? Bila kita ada kumpulan kita sendiri, setiap seorang mempunyai karakter masing-masing. Mempunyai kepribadian masing-masing. So, bila anda di dalam padang tu, tiba-tiba awak tak ada feeling. Midfielder tak ada feeling. Selalu kalau let's say dalam hoki ni ada berapa bahagian. Yang pertama kita kata kita ada forward. Forward adalah antara orang yang paling di hadapan untuk nak menjaringkan gol. Itulah tugasan dia kan. Kita ada midfielder yang di mana dia akan menyambungkan antara defender dengan forward. Dan kita ada defender di mana yang memastikan yang kita mengawal gawang kita. Dan yang last adalah goalkeeper. Goalkeeper adalah standing man. Kalau saya ingat lagi lah. Saya selalu juga borak dengan kita punya bekas penjaga gol kebangsaan kita kan, S. Kumar. Dia selalu bercakap dengan saya. Sebenarnya dia kata, untuk menjadi seorang keeper ni, you kena ada satu attitude. You kena ada satu attitude yang di mana you adalah satu pasukan, tetapi you kena carry the attitude yang di mana tak ada seorang pun yang boleh melepaskan gol dalam gawang saya. Itu yang attitude yang kita nak nampak sebenarnya. So ini yang dikatakan chemistry. Di mana kita nak membawakan 4 bahagian ini menjadi satu. Itu adalah antara selalu perkara-perkara yang selalu lazim yang selalunya diberitahu oleh atlet-atlet. Ataupun mungkin adik-adik dekat rumah ni pun mungkin rasa betul juga ni. Rasa tak ada feeling, rasa banyak sangat merungut dan sebagainya kan. Okay, alright. So of course kalau adik-adik yang dah banyak ikut kita punya series ni, you dah tahu dah kita dah cerita pasal imagery, kita dah cerita pasal self-talk dan sebagainya. Tapi hari ini mungkin saya nak berbincang sikit, berbeza sikit. Yang tu semua kita nak gunakan, tetapi kita nak membuat pengkhususan di mana kita nak buat piramid. Kalau adik-adik boleh tengok dalam gambar ni, kita ada piramid mental toughness. Piramid mental toughness. Kalau adik tengok ada 4 kategori kan, di mana kita nak pastikan level-level yang mana yang kita perlukan, yang kita kena ada pengkhususan. So level pertama adalah kita panggil adalah environmental influencer, ataupun di mana kita nak translate dalam bahasa Melayu adalah di mana keadaan, kawalan situasi kita. Apa itu situasi kalau adik-adik tengok? Kalau situasi itu adalah maksudnya kawan-kawan adik itu adalah situasi jugalah. Dalam padang tu, bila kita masuk, kawan-kawan kita adalah situasi. Betul tak? Adalah environment factor. Kalau let's say hari tu kawan you ataupun teammate you seorang down. Dia tak boleh. Allah, tak boleh lah. Tak ada feeling hari ni nak main. Cukup tak squad kita sebagai 11? Kan? You dah bermain seperti seorang 10 orang. Let's say kalau environment factor hari itu hujan lebat, ribut taufan, matahari contohnya. Ataupun pada hari itu, you punya opponent yang you nak lawan tu adalah opponent yang terbaik ataupun opponent yang hebat. Ini semua adalah kita panggilkan adalah kawalan situasi. Macam mana kita nak kawal situasi itu? Kalau kita tengok balik kemahiran-kemahiran kita yang kita dah belajar. Kalau kita lesik, kita dapat kawal situasi ni dengan menggunakan kemahiran-kemahiran yang kita dah bagi tahu sebelum ni. Kita kata self-talk, kita kata imagery, kita kata goal setting dan sebagainya. Tapi pada masa tu kalau you tengok kawalan situasi, kalau adik-adik dapat mengawal situasi tu, dapat mengawal perasaan anda, mungkin you dah boleh pergi the next step. Apa tu next step? Next step kita panggil adalah tough character. Interesting kan? Tadi kita dah tengok situasi, sekarang tough character. Apa tu tough character? Tough character adalah kawalan ataupun kita punya
karakter, watak kita. Kalau let's say adik ni adalah midfielder ataupun defender, apa watak awak? Kalau defender yang turun, kalau let's say sebab saya bekerja dengan pasukan hoki itu sendiri sebenarnya, dengan pasukan kebangsaan kita kan. So bila kita tengok setiap bahagian daripada pasukan hoki ni sebenarnya, dia ada perwatakan dia sendiri. Okey, contohnya macam kita ada Razi, kita punya defender, kita ada Jidin, kita punya Tengku Jidin kita, Tengku Ahmad Tajuddin kita di bahagian forward sebenarnya. So masing-masing ada karakter masing-masing. Kalau Razi tu memang dia punya karakter adalah nobody can let me go. Dia tak boleh nak lepaskan orang lain daripada situ. Dia memang nak pastikan yang gawang gol dia terjaga. Tak ada siapa pun boleh masuk dekat dia. So that's what we call character. Okey, yang ketiga adalah kita kata tough attitude. Attitude tu penting. Kan tadi karakter, watak kita. Maksudnya kalau saya defender, I'm going to play my defender's roles. Saya nak mainkan role saya. Saya pastikan yang saya, kalau let's say kerja saya adalah untuk nak kawal gol, saya kawal gol. Kerja saya adalah untuk memastikan yang saya boleh initiate untuk gol, saya initiate untuk gol. Kerja saya adalah finisher, I want to finish the goal. Nampak tak karakter tadi? Attitude. Attitude di mana adalah tak mudah putus asa. You carry that kind of attitude. No, I'm a hockey player. Dan yang last sekali adalah kita panggil the thinker. Kan? The thinker ni apa? Pemikiran kita. Kan kalau kita tengok tadi kan, untuk yang situasi ni adalah kita panggil the experience. Okay? The next level bila kita pergi tadi, kita kata tough character ni macam enjin kereta kita. Kan? Bila enjin kereta kita cantik, kita pasti akan pergi. Dan kita pergi the next stage, kita kata apa? The attitude. The attitude ni ada apa? Adalah the fuel. Nak letak RON 95, nak letak RON 97, nak letak diesel. Cuba bayangkan, pergi dekat padang, kereta enjin petrol tapi letak diesel. Jalan tak? Mesti tak jalan kan? Mesti rosak kan? Sama juga dengan body itu sebenarnya. So ini adalah step-step yang adik-adik kena ingat. Yang last itu adalah saya cakap tadi apa? The thinker. Kan? Maksudnya bila kita dah boleh start berfikir. Adakah kita nak berfikir bila kita dah masuk padang tu baru nak berfikir ke? Kita dah masuk dalam pitch tu baru nak fikir ke? Apa kena buat Kenapa nak kena buat tu? Kenapa nak kena buat ni? Alamak dah kena tackle. Alamak depan gol tak boleh nak buat gol ni. Aduh, frust menonggeng 30 tahun. Contohnya. So nampak tak the step yang kita ada ni? The tough pyramid yang kita panggil tadi ni. Okay? So tadi kita dah cerita apakah kawalan-kawalan yang kita perlu sebagai seorang pemain hoki. Mungkin ni berbeza sikit daripada apa yang selalu adik-adik dengar. Tapi kalau adik dapatkan fit in balik dengan apa yang saya cakap ni, dengan all the kemahiran minda yang selalu kita bincangkan. Sebab kemahiran minda ni senang je kita nak dapat. Tapi kalau let's say kita dah tahu dekat mana yang kita nak pastikan perkara-perkara ini dimasukkan. So ini adalah piramid yang adik-adik dah kena start fikirkan. So kalau next step tadi tu, tadi kita dah bincang pasal piramid kan. Macam mana kita nak mengawal? Cara-cara mengawal. Tadi kita ada 4 step tadi kawalan. Kita nak kawal, kita ada 6 perkara. 6 perkara yang adik-adik dekat rumah ni dah kena start tanya dengan diri sendiri. Adakah saya ada perkara-perkara ni? Adakah sebagai seorang pemain hoki ni, saya ada perkara-perkara ni? Yang pertama adalah flexibility. Adakah adik-adik mempunyai flexibility? Apa tu flexibility ni kak? Saya badan main hoki, saya main hoki lah kak, bukan main gimnastik. Kenapa kena melentur-lentur? Itu bukan masuk flexibility dia. Flexibility yang dimaksudkan di sini adalah tak kisah dalam situasi macam mana pun. Contoh sekarang, adik-adik dekat rumah sekarang ni kan, training from home, online training. Tanya dengan diri sendiri, biasa tak merungut? Alah, kenapalah kena buat online training? Kenapalah coach bagi banyak sangat aktiviti ni? Alangkah bestnya duduk bergolek-golek di atas katil. Nampak tak? Flexibility kita tak ada kat situ. Kalau coach kata, okey jom, training pukul 10 hari ni. Jom, training pukul 8 hari ni. You akan terus on. Nampak tak? Flexibility maksudnya di mana kita mudah untuk melunturkan diri kita dalam apa jua situasi. Kalau kita letak dalam padang tu, kalau kita letak dalam hoki tu, maksudnya tak kisah kalau walaupun gol dah masuk, kita akan pastikan yang di mana kita dapat fleksibel, kita keluar masuk, kita recover dengan cepat. Yang itu yang pertama, flexibility. Okey, yang kedua adalah bertanggungjawab. Nampak rendeh ke? Biasa kan orang cakap bertanggungjawab. Tapi apa yang dimaksudkan bertanggungjawab dalam konteks hoki ni sebenarnya? Adakah anda bertanggungjawab melakukan perkara yang patut anda buat? Tadi kita cerita pasal karakter. Adakah anda memainkan peranan karakter anda? Are you a defender? Are you a midfielder? Are you a forward?
Kalau anda dalam karakter-karakter ni, adakah anda bertanggungjawab? Maksudnya kalau untuk seorang defender, badan kena macam mana? Saiz badan kena macam mana? Kena fizik macam mana? Okey, you punya mind kena macam mana? So maksudnya kita bertanggungjawab dalam keadaan untuk nak membina kita punya karakter tu sebenarnya. So itu yang kedua. Okey, tapi banyak lagi yang kita nak cerita. Jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey adik-adik, tadi kita dah tengok cara pasal cara kawalan dan sebagainya. Jom kita sambung lagi. Ada 4 lagi perkara yang saya nak terangkan. Yang ketiga adalah di mana kita panggil kekuatan. Kalau adik-adik dah biasa follow saya, ini adalah perkara yang saya selalu tekankan sebenarnya. Sebab kalau let's say tak ada kekuatan, kita tak tahu mana kekuatan kita sebenarnya. Macam mana kita nak perform dalam team tu? Macam mana kita nak tahu? Adakah contohnya lah saya kata, kalau adik-adik memang seorang yang sangat tenang, yang memang boleh ambil pressure, patut tak adik pergi untuk ambil penalti? Patutnya ya kan? Sebab you adalah karakter-karakter yang boleh di mana tak kisah pressure macam mana pun you boleh still perform, you boleh still bagi output. Tapi kalau let's say adik-adik yang di mana rasa belum, you adalah good player, we tak question benda tu sebenarnya. You adalah good player, tapi bila sampai dekat tahap-tahap yang di mana tekanannya sangat tinggi, mungkin you tak boleh nak pergi lagi. So, bila kita tahu kekuatan kita sebenarnya, kita tahu di mana kita nak bagi kita punya output. So, bila kekuatan ni yang ketiga sebenarnya. So, dekat rumah ni, kita dah kena belajar untuk tahu mana kekuatan saya, mana kelemahan saya. Kita dah kena biasa bincangkan. Alright, okay? Yang keempat adalah di mana kita panggil keberanian dan etika. Kak, saya berani lah ni. Saya memang main hoki kan, saya berani lah. Memang kena libas kayu lah, bola kena muka lah, patah gigi dan sebagainya. Berani yang saya sebut ni adalah bukan berani itu sebenarnya. Berani yang saya sebut ni adalah di mana kita berani untuk mengambil keputusan. Kalau let's say dalam crucial time tu, alright, you are a defender dengan that kind of corner pass or 90 degree pass yang you bagi, and kalau let's say bola tu boleh disambung oleh another midfielder, and then dia push kepada forward dan bola tu dia nampak betul-betul the angle and then dia push masuk dalam gol. Ini yang kita nak nampak sebenarnya. Padahal mungkin ada 1 minit lagi. Opponent kita dah score gol sebenarnya. Dia dah score gol, dia dah lead 3-1 contohnya. Bila dia dah lead 3-1, kelang kabut tak kita? Kita akan rasa macam boleh ke, banyak mistake yang kita akan buat pada masa tu. Itu yang kita katakan berani dan etika. Etika di mana tadi sebut kita ingat lagi tak? Kita sebut di mana kita kata you punya attitude. Ini yang kita kata nak build etika kita. Kalau saya adalah pemain hoki, saya ada etika untuk main sebegini dan sebagainya. Alright, okay? So maksudnya tak boleh lari daripada benda tu. Yang kelima adalah sportsmanship. Okay? Semangat kesukanan. Kenapa saya sebut semangat kesukanan dalam sukan hoki ni sebenarnya? Sebab ini adalah sukan di mana yang kita ada peralatan yang di mana yang boleh menyebabkan kemalangan dan sebagainya. So bila kita tak ada semangat kesukanan, kita tak nampak kita pergi bantai je orang lain, kita tak ikut rules dan sebagainya. Of course kita nampak kita macam seorang yang, macam nak kata, seorang yang megah dalam padang tu. Tapi bila kita tak ada etika, bila kita tak ada semangat kesukanan yang betul, dia akan mengganggu proses kita juga. Untuk seorang pemain hoki, the attitude. Kenapa saya sebut legend-legend yang tadi tu? Kalau adik-adik dapat masa pergi tengok balik legend-legend tu sebenarnya. Sebab sebagai seorang pemain hoki, diorang adalah fast thinker. Diorang adalah macam seolah-olah seorang engineer. Diorang akan tahu apa solution yang kena buat. Macam mana diorang sampai tahap tu sebenarnya? Banyak perkara yang mereka nampak, lihat dan diorang spend time dalam tu sebenarnya. Kalau asyik kita tengok sekarang dah banyak teknologi yang dah meningkat. So adik-adik dekat rumah ni ada tak spend time untuk tengok video-video? Yang terbaru sebenarnya video-video hoki ni. Macam mana cara gol yang dimasukkan? Adakah daripada PC corner? Adakah daripada chip style? Macam mana yang dimasukkan gol? So ambil masa,
pergi tengok balik. Okey adik-adik, soalan untuk hari ini. Sukan hoki merupakan sukan berpasukan. Menyatakan dua kawalan yang penting dari segi psikologi sukan untuk pemain hoki terapkan di dalam diri mereka. Selamat mencuba. Alright, so itu saja untuk hari ini. Saya harap adik-adik dah dapat banyak pengalaman dengan apa yang saya cerita ataupun boleh ambil perkara-perkara yang saya sebut tadi ni dan praktikan dekat rumah. So sehingga kita jumpa di episod akan datang. Ini Minda Juara. Didik TV KPM